warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Lama tak jumpa, 2 minggu. Jumpa Putrajaya. Macam mana? Terlupa lah mesej. Minta maaf minta maaf sangat lah. Itulah cerita dia tu. Tapi tak apa, alhamdulillah malam ni sempat sampai. Hujan tebak juga dia. Jadi insyaAllah malam ni kita akan sambung kembali kitab Siyarus Salikin Tariqatus Sadatil Sufiyah, yang diambil pada Libab Ihya Ulumuddin oleh Syekh Abu Samad Al-Falibani. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Lagi dengar perkataan ni. Pada fasal apa ni? Fasal menyatakan tentang ulama yang jahat dan ulama yang baik. Ada ulama jahat? Ada. Sebab itu bukan sebut ulama je, tapi kita tengok ulama tu baik ke jahat. Jahat tu macam mana? Dah lalu dah. Tengok pada sebelum ni. Tengok balik. Tengok macam mana? Buka kitab. Buka balik kitab. Ulama jahat merujuk pada ulama yang ilmunya digunakan untuk dunia. Dan ulama yang baik, ulama yang menggunakan ilmu untuk akhirat. Sebab dia tahu dunia ni tak ada apa. Dunia ni hanya jambatan ke akhirat. Jambatan tau kan ada orang lama. Jambatan panas juga kan kata. Kita lagi Singapura, tengah-tengah jambatan buat apa? Sampai Singapura terus ya. Jadi cerita dia jangan duduk tengah jambatan. Dan akhirnya kita kena sampai ke destinasi sebenar, iaitu akhirat. Rugilah siapa yang menggadaikan akhirat kerana dunia. Ada cerita. Dah cerita dah, lepas sambung sikit lagi. Ni kalau lebih ni kita sambung tajuk baru. Tapi dua hari lepas pun ada masjid panggil juga. Saya masuk Pasir Gudang. Pasir Gudang juga. Cari Masai. Masjid Al-Mu'awarah. Lepas tu masuk masjid Cahaya Baru Cahaya Baru Cahaya Baru dekat kat situ. Lalu belakang ni kita ada alamat baru luar lah. Lepas tu masjid Surah Al-Bagharah tak ingat. Dan masjid dekat dengan dia. Jemaah dia sama. Saya ngajar sana sama jemaah saya muka lebih kurang sama. Jemaah sama punya. Masjid dekat dia. Masjid surau. Ni kadang-kadang mana yang ngajar pergi. Gitu punya. Muka sama kan. Semalam jumpa. Semangat pula datang sini. Yelah. Saya buka balik kat sana kitab Matan Faridah lah. Biasa mana-mana first. Tapi hari tamu tak buka sangat pun cerita tentang akidah, isu-isu semasa lah. Perkataan-perkataan yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hentak habis lah. Ya, hentak habis. Yang baik dalam Allah, yang buruk pada diri kita sendiri. Kena. Siapa cakap? Kena semua. Yang kedua saya baca kitab tentang Aqidatul Najin, peristiwa Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Itu pun tak habis. Saja. Yang soalan akhir kan, apa kerja Allah? Tanya apa kerja Allah? Lepas tu nak tahu tak? Nak tahu akan datang. Tak habis malam. Tanya akan datang dia tak tahu dah saya. Nanti jemput balik ya. Rupanya minggu depan ni menjemput lagi. La ilaha illallah. Ingat nak bagi surprise sikit. Saya kata tanyalah ustaz lain dulu. Ni tanya dengan yang lain tak? Apa kerja Allah? Dan 16 juta kali ulang kat sini. Kat sini kan dapat jawab juga.
Ini lain macam macam. Ingat apa kerja Allah? Apa dia? Kalau ingat apa kerja Allah? Apa kerja Allah? Kurang lagi tu. Dia tak tepat lagi tu. Kerja Allah ini sama seperti harus bagi Allah, yaitu kerja Allah mengadakan dan mentiadakan makhluk. Jadi yang berlaku sekarang, setiap apa yang berlaku ni, inilah kerja Allah, iaitu mengadakan dan mentiadakan makhluk. Macam kita duduk sini hari ini ni kerja Allah yang menjadikan kita berada di masjid ni dan menjadikan tengok TV kat luar. Tak dengar tak apa. Harus bagi Allah. Tapi memang itulah kerja Allah. Ya memang dia menzahirkan apa yang ditakdirkan. Tapi kena cakap dulu, mengadakan, mentiadakan makhluk atau perkara yang mungkin. Itu dia. Sambung. Yang ni dah cukup lah tu cerita preview. Sambung balik ni. Bermula segala alamat yang tersebut itu, iaitulah alamat ulama yang jahat dan alamat ulama dunia. Macam mana nak kenal ini ulama betul, mana ulama dia pandai tapi ulama dunia? Yang mana nak tahu ini ulama jahat, ulama baik? Jahat ulama dunia, jahat yang baik ulama akhirat. Macam mana tahu ni? Ini dia. Adapun alamat ulama akhirat itu, iaitu amat banyak. Bertengok, oh nampak benda ni. Setengah daripadanya itu, iaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Artinya bermula ulama akhirat itu, yaitu orang yang tiada makan dengan sebab agamanya. Tu dia nampak. Saya ulang lagi. Bermula ulama akhirat itu, yaitu orang yang tiada makan, dia tak makan dengan sebab agamanya. Mana dia tak mengambil makan ni, rezeki lah senang kata, duit lah. Kerana dunianya orang nak bagi ambil. Faham tak tu? Dia baru lama dia kadang-kadang ada yang nolak tu ada. Yang ambil pun ada tu tak masalah. Kalau guru saya kata tak apa nak ambil, orang nak bagi, tolak nanti orang terasa hati. Nah, kadang-kadang kita tolak tu bukan kita memang kata kita tak nak, tapi dengan penolakan kita tu orang tu dah sediakan. Kita tolak terasa hati ni, kenapa tak nak ambil? Sebab tu banyak para ulama mengambil pendekatan orang bagi ambil. Banyak tangan Ustaz. tak lah. Yang tolak tu kan ada nak juga kan, tapi tahan lah tu. Tapi nak cerita dia tak ada masalah, orang bagi ambil. Cuma bukan letak harga. Itu nak cerita dia tu. Dalam bab dunia lah. Tapi gitulah, orang yang jemput ngajar tu pun kena faham juga. Tak faham tak tahulah. Dia macam mana? Dia dulu lain, dulu kat kampung. Tapi kawan saya cerita, dia belajar dekat Al-Fatani. Dia belajar dekat Fatani lah. Dia balik ni cuti. Dan ada cuti apa, entah cuti tahun baru ke begitulah, kurang lah sebulan. Tak ingat bawa dia. Fatani dia belajar. Tapi dia belajar pondok yang menceritakan tentang ilmu alat bahasa Arab. Tapi dia belajar juga kitab-kitab Turah, kitab-kitab apa tauhid, fikih, tasawuf. Dia belajar juga. Tapi nak cerita, dia cerita tentang guru dia. Guru dia tu, ya Allah, memang kalau kita tengok ni, kita nak fikir. Sebab apa? Dia ngajar tu tak ambil langsung. Dia buat pondok dia buat langsung, tak ambil yuran.
Dia ngajar tu antara rezeki orang bagi ya. Sudah orang bagi ambil. Tapi nak cerita dia, memang kalau tengok Papa Fatani ni banyak pondok. Tengoklah pondok mana yang betul terkenal tu banyak tu. Yang ni ada satu ketika dia cerita, tok guru dia ni makan sehari sekali je, makan telur kadang-kadang. Tapi tak kisah. Tu baru nampak. Dia tak kisah. Bagi dia ada makan, tak ada relax. Ada orang macam ni. Allahu Akbar. Lepas tu kalau belajar jadi, anak murid belajar jadi sebab tu guru dia hebat. Yalah, kita pun dah buat macam tu. Duk JB. Kalau Fatani tu dia ada ke tempat lagi lah. JB. Rumah dua bilik dah 500. Cerita siapa di saya juga lah tu. Sambung. Dia. Sebab apa? Yang ni jangan dijadikan agamanya itu sebab bagi dapat makanannya. Bukan agama tu penyebab dia dapat makanan itu. Kalau kita tanya juga ada makan, bukan gurau. Bukan betul-betul nak makan. Atau ni lah gurau, tak ada faham gurau. Tapi nak cerita dia sebenar, bukan sebab dia ngajar tu nak makan. Dia ngajar tu memang niat dia nak beri ilmu, nak selamatkan umat. Tu ulama betul. Allahu Akbar. Dan pakainya itu, bukan hanya makanan, pakainya itu pun dia tak guna agama untuk pakai yang itu. Sebab zaman sekarang kan banyak orang biasa sebutkan ni penunggang agama kan. Allah, tak cerita panjang pula cerita. Macam ada kes ya. Wallahu a'lam. Banyak kes sekarang. Kalau istilah zaman sekarang bagi penunggang agama, digunakan agama untuk makan dan pakai dia. Banyak-banyak lah. Tapi pahamilah kita belajar ni kena berterusan supaya jaga hati. Jaga hati. Kadang-kadang saya pun, saya ngaku kadang kita pun terasa. Dan kita nak rezeki kan, nak makan. Kadang nak bagi anak makan, bagi isteri makan. Kadang nak juga. Tapi bila kita belajar ni, kita rendahkan balik diri kita. Kita belajar ni, kita ingatkan balik diri kita. Aku ni mana kategori ni? Jangan sampai jadi tak kena. Tak kena ulama jahat lah. Kita kata saya bukan ulama. Kita baca je. Tapi tahap dia tu kita menyampaikan ilmu pun nak kena terasa juga. Mengingatkan diri lah. Dan jangan menjual ia akan akhiratnya itu dengan dunia. Jual akhirat kerana dunia. Yani dikosadnya menuntut ilmu atau beribadat itu kerana dapat dunia. Allahu Akbar. Buat ibadat, buat ni kerana dunia. Nak menunjuk orang, nampak hebat ibadat ni. Allahu Akbar. Ngajar hebat ni ngajar. Ni kena ingatkan balik lah diri kita. Ada taklah berlaku? Ada kadang-kadang. Ada. Orang ngajar ni tipu sangatlah kalau saya kata tak ada. Kecuali memang orang tu dia tahap Allah, memang tahap tinggi lah. Mandi abadi, macam saya cerita tadi lah. Dia abadikan hidup dia tu untuk mengajar. Saya jumpa ramai orang macam ni. Tapi itulah cerita dia, kita nak ikut tu bukan senang lah. Jadi kita macam mana buat? Kena sentiasa ingatkan diri kita. Kena ulang. Kitab ni diulang. Kita bila tak ulang ni, kita sendiri lupa. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita baca, kita ingatkan diri. Dan setengah daripadanya itu, iaitu yang disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dengan kitabnya. Artinya setengah daripada ulama akhirat itu bahawa adalah sungguh-sungguh kehendak dengan menuntut ilmu
yang memberi manfaat dengan akhirat. Kalau tengok orang yang betul-betul hati ikhlas, dia tuntut ilmu tu memang sungguh-sungguh. Sebab itu kadang zaman sekarang sistem, kita kata sistem pembelajaran sekarang, sehingga budak datang sekolah dia tak sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia tak nampak hal tuju dia. Mana nak pergi lepas belajar? Bukan kata budak sekolah rendah memang je santai dua. Budak memang suka main. Ni saya nak cerita yang kata 5 tu. Kata 4 kata 5 tu. Kenapa tak belajar sungguh-sungguh? Sebab apa? Dia tak nampak tu. Kalau nampak mana nak pergi tu, belajar sungguh-sungguh. Tak kisah nak gaji ke, tapi lebih sungguh-sungguh lagi jika dia memang niatkan dia belajar tu semata-mata untuk mendapatkan akhirat. Boleh tak belajar matematik untuk dapat akhirat? Boleh. Boleh dek. Belajar matematik lah. Belajar. Matematik dapat akhirat? Boleh. Supaya apa? Belajar matematik supaya mengembangkan ilmu, supaya tidak ditipu. Kan? Sekarang banyak ketipu. Yang pada matematik bukan tipu. Skim cepat kaya. Iyalah cerita dia. Pandai pun ketipu. Yang banyak kena tu kadang-kadang bersyarah juga kena. Iyalah dia benda tu kena sebab tamak tu je. Ya betul. Orang kata kena pukau kan. Saya kata memang kaedah ni cerita sini lah. Ini kaedah nak pukau orang. Nak belajar? Dia nak belajar? Saya nak pukau orang. Saya ajar. Saya memang ada ilmu pukau orang. Namanya hipnosis. Ya betul. Tak tipu. Kita ambil nuntut ilmu. Bukanlah pukau tu. Dia gini. Dia 2 kaedah untuk pukau. Pukau pula malah ni. Tak apa, kita ajar. 2 kaedah untuk pukau. Ni kuliah agama ke kelam pukau? Tak apalah. Cara ni kaedah. 1 guna jin. Itu saya tak pandai. Itu saya tak belajar. Yang kedua, kita buat mulai psikologi. Nak pukau orang guna psikologi je. Tak guna jin pun boleh. Kan biasa kita dengar tak yang kes tiba-tiba sedar-sedar hilang 50,000, 100,000 dalam duit bank. Dia tekan tu. Yang transfer tu dia yang buat. Bila dah buat semua baru sedar, aku dah transfer banyak ni. Dah tahu dah hilang duit 50,000, 100,000. Macam mana dia buat? Saja. Banyak buat pula. Saja. Ni saya ajar ni supaya langkah pencegahan, supaya kita tahu teknik yang digunakan. Jadi kita tak payah tak kena. Sebab tak kuliah agama tadi. Walaupun dunia, kalau kita tahu ni untuk selamat akhirat. Sebab apa? Nak dapat akhirat kena ada rezeki juga. Yalah, kalau untuk guru tahap tinggi dia lain. Kita ni ada orang tak ada rezeki, ada sampai murtad. Berlaku kat Indonesia. Cara dia apa? Dah orang tu miskin, gereja bagi duit. Gereja bagi duit, kena lah. Masuk Kristian dulu, bagi 100. Kalau bukan 100 rupiah, kata rupiah tu 5% dah sampai tu. Ni dia lah 100,000 dia punya nilai dia tu tinggi lah. Nak cerita dia, gadai agama kan duit juga ada. Tu cerita dia. Okey, kita cerita macam mana pukau orang Dia dipukau ada 2 sebab je. Yang pertama, terlalu gembira. Kita nak pukau orang, bagi dia gembira je. Bagi dia gembira gila-gila, apa dia pukau. Yang kedua, terlalu takut. Bagi dia takut, confirm, senang nak kawal. Nampak Satu, terlalu gembira. Yang kedua, terlalu takut. Jadi gini kaedah dia. Dia telefon. Dia kata, tanya Encik dapat hadiah 1 juta. Jadi dia dapat hadiah 1 juta. Tapi Encik dah dapat hadiah ni, dia ada kaedah dia. Sebab hadiah ni perlukan macam-macam lah dia, syarat-syarat dia. Tapi untuk keluarkan hadiah ni, Encik perlu redeem. Redeem tengoklah, beli barang dulu baru dapat. Jadi Encik kena masukkan duit ni. Ini termaktub sejam je daripada sekarang. Dah kena sejam. Kadang hilang 1 juta. Orang dah kena 1 juta. Baru takut lah pula hilang. Apa buat? Pergi
lah. Transfer duit. Itu yang jadi tu. Bila dia dah sedar, dia terlalu gembira, masa tu dimasukkan perkataan-perkataan yang menyebabkan dia tu rasa lebih gembira dan dia buat benda tu. Tu cerita dia. Lepas tu dia takutkan. Ni kalau tak buat sebab mungkin ni habis. Ataupun dia guna ni scam yang satu lagi. Dia ada cek ada hutang dengan mahkamah. Kan? Cik mahkamah tu takut orang. Ni kadang cik kena masuk penjara 3 tahun. Tapi orang takut. Dia macam mana nak buat ni? Jadi apa yang berusaha buat? Habis. Ya, ni adik masukkan duitnya. Itu cara dia tu. Nampak? Memang kalau dengar macam ni senang tahu. Nak tahu gembira, tak apa. Yang tipu ada orang nak bagi 1 juta lah. Tak ada orang nak bagi 1 juta. Nampak sangat nipu kat situ. Tapi ada juga orang kena. Betul-betul. Sebab apa? Sebab apa? Dah sebut dah ni perkataan dia apa? Tamak pandai. Budak pandai. Nampak dah. Jangan tamak hidup ni. Faham? Itu dipanggil apa? Seperti anjing mengejar anjing dia pegang apa? Melihat bayangan. Seperti dengan bayang-bayang apa tu? Dengan bayang-bayangan. Kan anjing dia pegang apa? Tulang. Dia nampak bayang ada 2. Nak ambil 1 lagi. Lepas tu dah habis. Orang tamak. Orang tamak selalu rugi. Itu cerita dia. Jadi nak macam mana? Jangan tamak. Ni pun nasihat ni. Ni rugi apa? Akhirat rugi. Rugi dunia cerita lain. Setakat rugi 50,000 tu lain. Cerita dia masih kurang lagi tu. Rugi akhirat abadan-abadan. Abadan-abadan selama-lamanya. Allah Akbar. Rugi besar kan akhirat ni. Rugi yang amat besar. Jadi duit kan ni pun kita dah ni macam mana kita nak akhirat ni. Jadi belajar. Dia belajar ni lah yang akan ingatkan kita. Sentiasa ingatkan kita. Satu je kaedah, banyak kaedah para ulama nak bagi orang tu sedar diri. Tak payah marah, berilmu. Zaman sekarang orang tak pandai, dia banyak marah. Dia marah menunjukkan orang tu sedar. Tak, orang nak menyedarkan orang. Kalau kita marah tu, apa jadi? Orang tu marah balik. Tak puas hati, gaduh. Dia kaedah dia yang tepat, beri ilmu. Itu cara dia. Kalau rasa balik tu, bawa dia ke majlis ilmu. Settle. Pada pakat dengan ustaz kan? Tak sikit. Kena lah. Percaya je dia. Tu nak cerita dia. Tahu dah nak hipnosis Kata jangan buat. Nak cerita dia supaya elak diri daripada dibuka. Bukan sama-sama je. Buka sebab diri kita sendiri. Pada saya belajar buat hipnosis ni, ada orang senang dibuka, ada orang susah dibuka. Kita tengok jati diri. Kalau dia tu jenis menengu pula atau berangan, jenis angau gitu, senang tu. Tapi orang yang banyak ilmu, dia sentiasa latih otak dia untuk berilmu, banyak baca buku, banyak berfikir, dia susah nak dibuka. Apa? Itu penting ada ilmu, belajar. Dah, mau buka lagi kejap je. Sombong. Tadi tak faham tadi belakang ni. Kena makan? Tak tahu. Tak apa, saja tanya. Mana ni? Setengah ulama akhirat dah. Setengah daripada ulama akhirat itu bahawa adalah sungguh-sungguh kehendak dengan menuntut ilmu yang beri manfaat di dalam akhirat. Orang yang nampak akhirat ni, dia memang sungguh-sungguh tuntut ilmu. Tak kisahlah, tapi kebanyakan ilmu yang mana mendekatkan diri pada Allah. Belajar sains juga boleh mendekatkan pada Allah. Tapi kerana orang tak nampak macam nak buat, waktu ulama cadangkan belajar ilmu fardu ain dulu sebelum belajar ilmu lain. Settlekan dulu, bukan nak kata
settle tu maknanya nak kena tinggal dulu belajar lain. Tak. Tekankan, lebihkan ilmu fardu ain. Tu kaedah sistem yang tepat. Ilmu fardu ain dibekalkan dengan betul, tepat. Jadi bila pelajar atau kita sendirilah, tak kata budak, kita tua ni, saya lah tua dah ni. Bila kita tak dibekalkan dengan ilmu fardu ain, kita lupa akhirat. Betul? Tak sentiasa diulang-ulang tentang ilmu agama, lupa, pergi kelab. Cerita gitu. Dah memang itulah kehebatan belajar ilmu, dan khususnya ilmu fardu ain. Semalam saya merawat seorang ni kakak lah. Dia kena macam gangguan. Jadi dia dah kata dia dah ubat banyak tempat juga, panggil ustaz macam-macam ustaz lah. Mandi garam belum lagi. Dia kata buat mandi garam. Semalam bagi mandi garam. Lepas tu dia tanya lagi lah, selain buat amalan ni apa lagi yang boleh kuatkan diri kita ni? Saya kata ilmu. Dengar. Ilmu ni pendinding paling power. Kalau kita sakit, kena gangguan, saya cadangkan untuk ilmu. Ilmu tu sendiri dia akan bantu kita untuk kuatkan kita punya, orang kata apa? Allah Akbar, pertahanan diri kita daripada diganggu oleh makhluk halus. Ilmu apa? Ilmu fardu ain, khususnya ilmu tauhid. Sebab apa saya buat cakap? Sebab saya dah alami, saya dah rasa ini yang berlaku pada diri saya. Saya dulu sakit masa ambil SPM, lepas tu kena berapa sakit lagi. Lepas tu lah sakit lagi. Tapi saya nampak antara pergi merawat macam-macam tempat, pergi jumpa ustaz ni, macam-macam ustaz. Yang tu raya pun ada. Bukan kita nak jumpa tu raya tu, orang kata dia ustaz punya belah tu raya. Ada. Ustaz tu ngajar majik. Faham tak? Ngajar majik. Ustaz ngajar agama. Kalau yang ubat nama dia bomo. Faham? Walaupun dia guna Al-Quran, dia bomo, tapi bomo yang syar'i. Kena dengan syarak. Bomo ada dua, bomo sesat, bomo syar'i. Tengoklah mana satu. Jadi saya kata, saya dulu memang kena, tak boleh belajar. Otak saya rasa ni malam rasa takut, jantung berdebur kencang, rasa takut kan. Malam tak tidur, rasa ada benda je merhatikan. Tahap macam tu. Sampai tahan nak tidur, pegang kaki mak. Nak tidur tu, pegang kaki mak. Pernah tidur pegang kaki mak? Form 5. Dia kata apa dia? Dia kata 2. Besar macam form 5 apa? Dah 2. Tidur, ada pegang kaki mak. Tak ada lagi. Buat. Tak ada. Saya sakit tu. Dia kita ketakutan. Jadi kita nak pegang orang. Ni kaki mak kat sini. Faham? Tak apa, syurga. Syurga pun tak pakai ibu kan. Malam-malam bawa syurga. Faham? Tak faham sudah. Ni, lepas tu, ialah ubat-ubat, alhamdulillah, akhirnya baik. Tapi datang lagi. Akhirnya saya kata, apa dah boleh ni? Akhirnya saya belajar ilmu agama. Sebab itu dah tak ada apa lah. Kebergantungan kita hanya pada Allah. Sebab yang menjadikan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Jadi kita harap dah macam-macam ikhtiar dah. Rasa macam tak nak hidup masa tu. Pada tahap itulah kita belajar. Bila belajar ilmu agama ni lah pendinding diri paling power. Dengar saya. Belajar ilmu agama betul-betul. Pendinding diri power. InsyaAllah. Yakinlah. Saya cakap ni, saya alami kan. Kita kosong-kosong tak. Ni pengalaman saya. Sama-sama. Ada dia? Sungguh-sungguh. Dalam kehendak dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat dan menggemarkan ia
di dalam berbuat ibadat, padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu. Apa? Dan menggemarkan ia di dalam berbuat ibadat. Maknanya belajar ni untuk dapat manfaat akhirat dan menggemarkan kita untuk buat ibadat. Kalau belajar menyebabkan kita jauh, belajar ambil exam UPSR ke, P3 ke, SPM, belajar sampai tak solat. Ada. Belajar tak solat. Tu tak jadi ya. Maka cerita ni kita ulama lah. Nak kata kita pun itulah dia punya kiasan ni. Padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit memberi manfaat ia di dalam akhirat. Kena jauh belajar ilmu, walaupun sedikit pun ilmu, yang mana ilmu tu menjauhkan daripada akhirat, dia tak belajar. Nampak? Ada ilmu menjauhkan diri kita ke akhirat, walaupun sedikit, jangan belajar. Contoh ilmu macam mana nak tengok bola. tak kalau tengok bola tu mendekatkan diri pada akhirat, apa cerita dia? Rasa-rasa ada macam ni? Ada? Main bola tu dekat daripada Allah Ta'ala. Kawan sekali suka cakap tentang Chelsea, apa dah, tak tahu lah, kelab-kelab bola lah, siapa. Kan ilmu juga. Bukan ilmu lah tu. Tapi cerita ilmu itu adakah mendekatkan diri pada Allah? Kalau kata kitab ni, kalau ilmu tu walaupun sedikit kita belajar, tapi tak dekatkan pada akhirat, jangan belajar, jauhkan. Sebab apa? Rugi. Belajar ni biasa. Kita sekarang banyak macam-macam. Belajar isabim, belajar juga ilmu juga. Kosak ni habis belajar. Allahu Akbar. Sebab tu ada panduan. Tengok sekarang ni, sebab tu mak ayah kena ada ilmu lah macam mana bantu anak. Dan yang membanyakkan di dalamnya jadual, yakni membanyakkan di dalam berniat berbantah, berjadual, berjidal. Dan yang membanyakkan di dalamnya jidal. Jidal ni apa dia? Suka berbantah-bantah. Jidal macam berbahas. Yakni membanyakkan di dalam berbantah-bantahan. Ini kadang-kadang orang belajar ilmu sebab nak tunjuk pandai, berbantah-bantah. Ini baru itu saya pergi KL yang sampai Jaya tu, saya belajar satu ilmu. Sistem kena hati-hati. Kita banyak dibentuk dengan sistem suka berbantah-bantah, menyalahkan orang. Itu namanya dipanggil pemikiran kritikal. Kan kita selalu dengar kan, critical thinkingnya. Tapi kena ada batasan. Sebab kita terlalu banyak diajar critical thinking, sehingga kita diajar, kan biasa kat sekolah kan diajar ada syarahan, ada syarah apa? Pidato kan. Apa tajuk pidato? Pidato kan di akhir sekali akan kata apa? Masalah gejala sosial. Salah siapa? Kan biasa belakang ada salah siapa? Diajar apa tu? Menyalahkan orang. Kita diajar daripada kecil, sistem kita ajar menyalahkan orang. Pasal tak? Salah siapa? Ya, kenapa dia salah orang ni? Tapi itulah kita diajar pidato kita. Lepas tu kalau ada kaedah thinking yang betul, dia ada kaedah lain. Lepas tu kita thinking ada yang boleh, tapi ada yang kita diajar sehingga kan bila besar nak nyalahkan orang kan. Itu yang melahirkan keyboard warrior. Nyala orang ni 18, 19 tak faham tak apa. Tak faham. Aura lain macam salah tu. Melahirkan keyboard warrior. Lepas tu
melainkan orang yang pemfitnah. Najar kan nak nyalahkan orang. Hati-hati critical thinking. Sebab itu dipandu dengan agama yang betul. Tapi kita diajar, ni kita sini habis sini lah. Ini sistem. Jangan tangkap lagi. Tapi nak kena cerita, kena cakap lah. Bukan kita nak, ya, tapi kena faham. Kena ada perubahan dalam sistem. Sebab saya pernah cakap juga kan, saya pernah cerita dulu kan. Saya jumpa dengan orang yang dalam pendidikan yang besar. Dia kata apa? Saya cerita pasal adab. Saya kata kita nak terangkan adab dalam kalangan pelajar ni. Memang perjuangan saya. Perkara pertama bila kita nak meletakkan adab ni. Bila ada adab, belajar senang masuk. Itu saya punya falsafah saya lah. Orang ada adab dengan guru dia. Jadi bila belajar tu ilmu senang masuk. Dia adalah kaedah beradab ni. Panjanglah cerita dia. Jadi perjuangan saya jumpa dengan orang ni. Saya kata kita boleh tak terangkan ni dalam sistem kita. Adab ni ditambahkan lagi, diperkuatkan lagi. Dia kata memang dah ada memang dah ada slippers, tapi penekanan masih kurang. Pada zaman sekarang pelajar cikgu cakap depan, dia cakap belakang. Kan bukan adab kan. Nama lain biadab. Cakap lepas ni. Jadi tapi kata saya tunjuk video dekat pondok. Dekat pondok biasa tak tahu kan cerita pondok. Macam dia beradab dengan guru dia. Lain macam. Kat kita jumpa lah. Kalau pondok, tolong pakaikan kasut pada guru dia. Kalau guru dia tak bangun, anak murid tak bangun. Faham tak? Itu beradab. Bila anak guru jalan, tak boleh jalan depan guru. Jalan mesti belakang guru. Tak adab. Kita sekarang kalau perhimpunan, cikgu tak bangun lagi dah sampai kelas. Betul tak? Kan? Ya, reality. Ini saya kata, kita nak berjuang menerangkan perkara ni. Tapi dia kata, kita tak nak macam ni. Dia nanti jadikan pelajar kita ta'asub, membawa buta. Jadi keluar ta'asub ni kenapa? Tak. Setakat ni yang dia kata pondok tu jumuk lah ta'asub. Tak. Dia tak tanya betul-betul. Tapi tak yang tu. Dia kata apa? Kita nak hasilkan pelajar-pelajar yang boleh berbahas, bermulakan pendapat. Betul lah dia kata. Ini adalah realiti zaman sekarang. Nampak? Sistem kita. Jadi saya kata, tak apalah, kita tak kisahlah mana keadaan macam tu. Kita berjuang lagi lah. Kita tak nak harap orang lah. Kita buat sendiri. Itu cara dia. Kau nampak tak? Ini kata tengok pasnya habis ni. Kena. Tapi tak. Saya kena cakap. Dia bukan soal politik. Saya kata dia bukan soal politik. Ini soal menyelamatkan umat. Soal nak umat. Jadi habis rakyat kita, generasi sekarang. Ni anak-anak kita ni takkan nak hasilkan orang yang macam ni, berfitnah, keyboard warrior, nak tahu orang ni apa ni kan. Habis Allah Akbar. Jadi cerita dia apa? Sebenarnya yang cantik, dia terapkan adab, belajar menggunakan kaedah yang betul, guru yang ikhlas, baru senang dapat. Allah Akbar. Tak apalah, kita buat dia. Imam, Imam buat dia Imam. Tak macam mana? Tak apalah. Kita nak hal orang yang tak boleh buat dia. Dan yang membanyakkan akan kill. Jadi membanyakkan akan menghikayatkan kill pendapat kill. Dan yang membanyakkan akan kill, yakni membanyakkan akan menghikayatkan perkataan orang. Nampak? Belajar guna nama orang, bukan guna kitab. Ni kena faham juga. Belajar ni orang tu cakap, orang tu cakap tak betul-betul lagi. Nak tahu betul macam mana? Rujuk pada
rujukan kitab yang tepat. Sebab itu guru saya ajar belajar guna kitab, belajar ada rujukan, bukan pegang kata orang, bukan pegang kata ustaz ni, tak, bukan cara dia. Manusia ustaz ni pun kadang dia ada terlepas cakap, dan kitab tak terlepas cakap. Dan kitab ini muktabar atau ijma' telah disepakati dan telah diuji, telah dilihat satu persatu katanya dan dapati benar dan sepakat para ulama. Ini kena guna. Bukan kita ambil kitab sebarangan. Ada kitab yang betul, ada juga, tapi cerita dia kitab yang sepakati. Tu dia. Nampak ni. Jadi jangan guna cakap orang. Ni dengar, ni cara kita belajar ni. Ya, cikgu ngajar guna buku teks tak? Guna buku teks. Kalau jawab soalan peperiksaan, nak guna perkataan cikgu ke nak guna buku teks? Tu itu sebenarnya. Guna mana? Buku teks. Cikgu macam mana pun guna buku teks. Cikgu yang lain tu guna buku teks. Sebab itu kena faham. Kena ada rujukan. Bukan main ambil kitab. Sebab ada. Ni ada saya dapat laporan. Dapat laporan. Banyak dia punya apa? Saya punya link tu. Laporan lagi. Yang ada saya ngajar dekat ada Abi di Kulai. Dia cerita. Apa kata? Dia kata, hari tu saya ada pergi duduk majlis ilmu dekat Melaka. Ada ustaz tu dia ajar. Dia belajar, ngajar. Saya kata guna kitab apa? Tak apa, macam ada kitab je. Dia cakap lah. Tak apalah. Lepas tu dia kata apa? Dalam perbahasan apa saya lupa lah. Fikih lah tentang fiqh, fikih syariat. Dia kata, ada tentang perkara ni ada dua pendapat. Satu, Ustaz Dong cakap macam ni. Satu lagi, Ustaz Azhar Idrus cakap macam ni. Saya terima pendapat Azhar Idrus. Macam mana belajar ni? Dia guna perkataan orang macam mana pun. Saya tanya Ustaz Dong ambil kitab mana? Saya kata, tapi macam mana nak tolak dua ni, nak ambil pendapat ni? Guna orang. Lepas tu yang saya punya anak saya jugalah itu. Dia kata, lepas tu saya habis dia ngajar tu, ada makan. Biasa. Penting, sebab tu kata penting ada makan. Bukanlah suruh makan ada. Nak cerita dia tu, kena duduk lepas makan tu. Kan? Supaya menjelaskan kembali keadaan. Jadi bila makan, masa makan tanya, Ustaz minta maaf Ustaz. Dia memang tidak aja pun nak tanya pun kena ada adab kan? Macam mana orang tu pun. Minta maaf lah Ustaz. Nak tanya lah. Macam lain lah macam saya belajar ni. Dia dah betul-betul. Ustaz saya ajar. Dengan saya tu Ustaz ajar. Belajar ni kena guna kitab Ustaz. Macam mana Ustaz nak ukur tadi perkataan. Tadi saya dengar Ustaz kata ambil Ustaz ni Ustaz tu, tapi Ustaz ambil Ustaz ni. Macam mana Ustaz ukur tu? Daripada mana tu? Senyap Ustaz. Senyap. Tak tahulah balik terus kot. Wallahualam. Jangan main kalau jemaah tegur rasa. Tak ngajar lagi. Apa yo? Tak ada makan. Tak sering ni makan tu. Tengok makan macam lain macam makanan dia tu. Betul lah. Ya betul. Mana selera tak terkena. Tepat lah terkena. Tengok tepat. Tak, tapi kita sebab itulah apa kita cakap ni dipertanggungjawabkan orang dengar. Lepas tu saya cakap tentang ni kita rujuk dulu. Yang lain tu tambah cerita dia. Kejap sangat. Tak ingat nak sambung tajuk lain. Tak sempat juga. Sama-sama. Sikit lagi. Dan membanyakkan Al-qal nanti rujuk balik ni. Baca macam mana. Yakni membanyakkan perkataan dirinya yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Dia banyak cerita tentang diri dia.
Berlaku tak sama sekarang? Berlaku. Ada ustaz jenis macam ni ada. Bukan kita nyalahkan orang ni, tapi berhati-hati. Ada jenis ustaz dia cerita tentang diri dia. Ni saya cerita ni faham je lah. Saya cerita diri saya juga. Tapi ada orang dia macam cerita dia punya diri dia lah. Ustaz tak buat macam ni ustaz. Itulah cerita diri dia. Tak faham apalah. Panjang cerita dia tu. Faham tak? Tak, bukan cerita, memang banyak, bukan 1, 2, 3 saya pernah duduk. Dia cerita dia. Contoh. Orang jemput dia bukan ajar. Majlis Maulidur Rasul. Patut cerita apa? Cerita tentang Rasul. Ni dia cerita diri dia. Dah berkaitan ni. Masya-Allah. Ada ke? Imam pernah jumpa bang? Oh, Imam pernah jumpa. Ingat saya dia jumpa. Imam ada jumpa tak? Tapi itu realiti zaman sekarang. Tapi cerita dia sedih lah. Kita sedih. Saya cakap ni bukan sebab tak. Kita pun kadang-kadang terlepas. Kita pun tak sempurna. Kita faham. Tapi dah baca kitab kena cakap. Ni bukan secakap ni kitab ni dengar ni. Yang ni membanyakkan perkataan dirinya yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Kita diri dia. Allahu Akbar. Jadi kita belajar ni peganglah sungguh-sungguh. Bila kita belajar ada kaedah. Belajar dengan guru yang baik. Guru akhirat. Macam saya, kita malu juga. Kadang-kadang kita kata saya ni bukan ajar. Saya baca. Faham kataan tu? Nyampai kita baca je lah ni. Kalau ngajar kadang saya pun mengagut juga nanti jadi. Jadi kalau ada yang mengagut tu saya minta maaf lah. Jangan pegang sangat. Tapi saya baca kitab ni pegang sungguh-sungguh. Baik itu bukan perkataan saya, ini perkataan kitab. Ini muktamad ijma' para ulama. Jadi kita dah dengar, kita dah belajar. Rupanya para ulama tu dah nampak apa dah berlaku. Dia dah berlaku dah maknanya. Benar? Sekarang lebih-lebih lagi. Anda kata dulu dah berlaku. Sekarang lagi bahaya. Dan itu akhir zaman. Jadi bila kita belajar ni, kita sendiri ingatkan diri kita. Jangan jadi macam ni. Faham-faham je lah. Isu zaman sekarang macam-macam. Kan kita nak sentuh isu sangat, tapi kita cakap lah. Faham-faham lah. Tak faham? Yalah, tanyalah pagi orang yang faham. Wallahu a'lam. Cukup lah maknanya. Lebih-lebih nanti muntah nanti takut. Cukup lah, pegang je. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-qurab wa tuqta bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghawaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.